Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah, menggunakan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pusingan yang ketiga Qamus Al-Quran. Sebelum daripada itu, suka saya ingatkan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini terbahagi kepada dua slot. Yang pertama slot Qamus Al-Quran, yang keduanya adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada pusingan yang ketiga dalam Qamus Al-Quran. Pusingan yang ketiga ini adalah pusingan kita mencari satu kotak merah. Perkataan ini mungkin sekali, dua ataupun tiga kali berulang di dalam Al-Quranul Karim. Berbeza pada pusingan yang pertama dan juga kedua, yang mana perkataan sebelum ini pada pusingan kedua dan juga pertama dan kedua, perkataan tersebut selalu dan kerap kali berulang di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pusingan yang ketiga ini kita berada di dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran. Kita berada pada pusingan yang ketiga membicarakan huruf ba. Tuan-tuan lihat, kita nak bincangkan huruf ba, sin dan qaf. Apa maksudnya basiqatun, yang tinggi lampai? Okey. Dalam Quran ada disebutkan wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Basiqat maknanya wan nakhla pokok kurma, basiqat tinggi. Al-basiq iaitu maksudnya al-zahib tulan min jihatil irtifa', iaitu dia ke arah atas, tinggi, dari sudut tinggi, bukan lebar, tinggi. Bila sebut basaqa fulanun ala ashabih, makna alahum, iaitu si fulan telah mengatasi kawan-kawannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan boleh lihat di dalam surah Qaf, juzuk 26. Betul, surah Qaf juzuk 26. Tuan-tuan, pada muka surat yang ke berapa ni? Muka surat 518, ayat yang ke-10. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Pohon kurma yang tinggi yang mempunyai mayang yang tersusun-susun. Okey. Basiqat. Kemudian basin lam, baslun, basin lam, absala yubsilu ibsalan wa mubsalan fahuwa mubsilun. Okey, wa dzaka mubsalun. Okey, baslun dhammu syai' wa man'uhu, mengumpulkan sesuatu dan juga melarang sesuatu.
Itu maknanya baslun. Dalam Quran ada dinyatakan dalam juzuk yang keberapa? Juzuk yang ketujuh, wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Juzuk ke berapa tu? Juzuk yang ketujuh. Berapa lai? Juzuk yang ketujuh, tuan-tuan lihat 7 lai. Kalau tak 7 lai plus 1 page, betul, 7 lai plus 1 page, juzuk ke-7. Di situ ada 2 perkataan, tuan-tuan. 2 perkataan absala yubsilu. 2 kalimah. Tuan-tuan lihat ayat yang ke-70 daripada suratul An'am, muka surat 136. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum. Nampak tubsala daripada apa? Fi'il majhul ni daripada absala yubsilu tubsalu, an tubsala. Okey, ada masuk an amil jazam. Okey, tuan-tuan lihat, wa dzakkir bihi, berilah peringatan kepadanya, ingatkanlah mereka dengan Al-Quran. Wa dzakkir bihi, ingatkan mereka, beri peringatan kepada mereka terhadap Quran, agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka kerana perbuatan sendiri. Antu bersalah, supaya tidak terjerumus jiwa dengan sebab apa yang dilakukan. Tu bersalah. Apa maksud tu bersalah? Bersalah juga menyerahkan, supaya tidak diserahkan dirinya dengan sebab apa yang dilakukan, serahkan diri dia masuk di dalam neraka Allah. Tuan-tuan lihat ayat bawah tu, ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Okey, mereka itulah orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Alladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang yang dimasukkan, iaitu yang diserahkan mereka di dalam neraka. Maksudnya menyerahkan, terjerumus ke dalam neraka. Daripada absala yubsilu, ubsilu fi'il majhul, dua-dua fi'il majhul. Dua-dua yang ada dalam ayat 17, dua-dua adalah fi'il majhul. Fi'il majhul ayat pasif lah kita panggil. Okey, kalau kita lihat di dalam ni Qamus Al-Quran, dia menyatakan wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat, yakni bermakna tahrum as-sawab, terhalang daripada mendapat pahala. Okey, apakah perbezaan antara haram dan juga baslun? Haram dan juga baslun, terhalang mendapat pahala maksudnya apa? Haram mendapat pahala, mana terhalang. Haram tu mana terhalang. Apa perbezaan antara haram dan juga baslun? Haram ni umum, fima kana mamnu'an minhu bil hukmi wal qahri. Okey, bila sebut tentang haram, dia adalah umum, makna mengenai perkara yang dilarang daripadanya dengan sebab hukum melarang, ataupun dengan sebab paksaan. Ada orang paksa, dia kata tak boleh buat ni, haram bagi kamu, jadi orang paksa dia. Yang kedua, disebabkan hukum melarang untuk buat tu jadi haram. Ada dua sebab, jadi dia umum. Adapun baslun adalah al-mamnu' minhu bil qahri, iaitu kita panggil yang dilarang dengan sebab paksaan ataupun kekerasan. Sebab apa dilarang? Dia dilarang dan kalau buat dikenakan hukuman yang sangat keras.
Okey, dilarang dengan cara yang tegas. Okey. Itu namanya apa? Baslun. Nampak apa perbezaan dia? Baslun itu adalah lebih khusus berbanding haram. Haram itu lebih umum. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang baslun ada juga bermaksud syuja', qawi, orang yang berani, dan juga orang yang kuat untuk melawan syaitan, ataupun untuk melawan binatang-binatang yang berbisa, itu dipanggil sebagai baslun. Okey, ada juga makna tu. Ada juga basal, basin lam, basal, bisukunil lam, basal. Basal dengan makna ajal, ia, ataupun dengan makna bas, cukup. Okey. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi perkataan yang kita nak bincang, iaitu ba sin mim. Apa maksud ba sin mim? Iaitu daripada tabassama. Tabassama ya tabassamu tabassuman, makna tersenyum. Tersenyum. Kalau dari segi bahasanya tuan-tuan, bina wazan untuk sorof ni atas wazan tafa'ala. Apa perbezaan antara tafa'ala dan juga atas wazan ifta'ala? Tuan-tuan, dalam bab senyum ni, kalimah senyum dia ada dua. Satu dipanggil ibtasama, satu lagi dipanggil tabassama. Ibtasama senyum, tabassama juga senyum. Perbezaannya adalah tabassama atas wazan apa? Tafa'ala, dia adalah without planning. Apa maksud without planning? Iaitu tanpa ada perancangan. Tabassama tersenyum, dia tak ada pun merancang untuk senyum, tapi dia tersenyum. Sebab tu terjemah dia tersenyum. Tapi kalau ibtasama atas wazan ifta'ala, makna with planning, dengan plan, ataupun dengan dia merancang untuk senyum. Okey, tuan-tuan, itu semua dalam sorof. Tuan-tuan kena dapatkan buku sorof kita pun boleh. Tuan-tuan tengok faidatul wazan ataupun khususiyatul wazan, di sana ada disebutkan, insya-Allah taala. Seterusnya kita lihat muka surat 75. Kita mencari satu kotak merah. Okey, di mana dalam Quran tabassama? Tuan-tuan kena carilah. Saya tidak istihdar perkataan Quran iaitu tabassama. Saya tak pasti di mana, tapi ada dalam Quran, tuan-tuan kena cari. Seterusnya perkataan yang kita nak bincang lagi iaitu perkataan basal lam. Basal. Basal ni memang tuan-tuan pun tahu dalam Quranul Karim ada disebutkan. Di mana tu? Basal juzuk yang pertama surah Al-Baqarah pun ada. Basal. Wa adasiha wa basaliha. Apa ayat dia? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Basaliha. Basal bermaksud bawang besar. Juzuk yang pertama surah Al-Baqarah. Surah apa tu?
Surah Al-Baqarah juzuk pertama 4 line betul, 4 line. Pada ayat yang ke-61, ayat dia panjang sikit, muka surat yang ke-9, dia mengeluarkan untuk kami daripada apa yang ditumbuhkan bumi, okey, iaitu sayur-sayuran. Apa dia? Mim baqliha, mim baqli, sayur-sayuran bumi. Wa qithaiha, apa dia? Mentimun, timun Wa fumiha, bawang putih, fum, bawang putih. Wa adasiha, kacang adas. Kacang apa nama adas? Kacang dal. Adas. Kemudian wa basaliha, dan juga bawang merah, bawang besar, bawang merah. Okey, itu dia. Kita lihat lagi perkataan yang kita nak bincangkan, iaitu ba dhad ain, bid'atun, ataupun bid'an, iaitu beberapa. Tapi kalau sebut barang perniagaan dipanggil bid'ah. Okey. Bid'ah maksudnya qit'atun wafiratun minal mal, satu bahagian yang sempurna daripada harta. Barang-barang perniagaan, tuqtana litijarah, yang disimpan untuk perniagaan, stok perniagaan dia, al-bid'ah. Hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kailun yasir. Suratu Yusuf, juzuk ke berapa tu Yusuf juzuk 12, 13, juzuk 13 Tuan-tuan lihat di mana ayat ke-65, 65 surah Yusuf, muka surat 243. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilaihim. Okey, apa ya? Apabila mereka membuka barang-barang mereka, mereka buka barang-barang mereka, mereka dapati barang-barang tukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka dapati barang-barang pertukaran mereka, barang perniagaan dikembalikan kepada mereka. Qalu ya abana ma nabghi, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan. Hadhihi bida'atuna, bida'ah, nampak bida'ah dua kali diulang. Ruddat ilaina, ini barang-barang tukaran kita dikembalikan semula kepada kita, dikembalikan semula kepada kita. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir. Jadi barang-barang, asalnya barang-barang perniagaan, bida'ah, dua kali disebut pada ayat ke-65. Kemudian tuan-tuan lihat lagi bida'ah dalam surah Yusuf juga, ayat yang ke-88, muka surat 246. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfilana al-kayl الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وجئنا ببضاعة مزجاة. Bida'ah, ayat ke-88. Wahai Aziz, pembesar Mesir, kami dan keluarga telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Bida'atin, barang-barang, muzjah, yang tak berharga, yang tak ada nilai sangatlah. Okey.
Asal pada perkataan bid'ah ni, bid'ah ni asalnya apa? Asal perkataannya adalah bad'un, iaitu jumlatun minal laham. Satu kita panggil apa? Satu bahagian daripada daging. Jumlatun minal laham, bad'u. Tubda'u tuqta'u. Okey, dipotong. Dan dikinayahkan, kunniya, dikinayahkan, kun kanna yukanni takniyatan, dikinayahkan perkataan apa nama tadi, perkataan bad'un dikinayahkan dengan makna bud'un, iaitu anil faraj. Apa maksudnya? Iaitu makna faraj, kemaluan. Bud'an makna faraj. Faqila malakta bud'aha ay tazawwajtaha. Kamu memiliki bud'anya. Bud' ni dalam bahasa yang agak lapik sikit lah. Maksudnya apa? Tazawwajtaha, kamu telah mengahwininya, iaitu kamu telah memiliki farajnya. Faraj ni maksud apa? Kahwin. Itu bahasa dia lah. Okey. Bid'ah juga satu ibarat mengenai dengan siman, iaitu samin, gemuk. Okey. Kalau fulanun bad'atun minni, bad'ah bukan bud'ah, bad'ah, ba tu baris atas. Maksud jarin majra ba'di jasadi liqurbihi minni, iaitu maksudnya si fulan ini adalah sebahagian daripada jasadku. Fulanun bad'atun minni, dia adalah sebahagian daripada aku. Begitu dekat sangat dia dengan aku. Bid'an kalau dibaca baris kasrah, bid'an tu itu bad'an, sebahagian daripada aku. Kalau bud'an faraj, kalau bid'an bil kasrah maksudnya asyarah. Asyarah dipanggil 10 lah, sama ada 3 sampai 10. Wa yuqalu, dikatakan bid'an maknanya asyarah, 10. Ada dikatakan maksudnya 5 baina salas ila al-asyarah, 3 sampai 10 pun ada kata bid'an tu maksudnya. Bal huwa fawqa al-khams wa duna al-asyarah. Bahkan ada yang dikatakan bid'an maksudnya atas 5 bawah 10. Mana-mana bilangan satu kumpulan atas 5 bawah 10 ataupun atas 3 sampai 10, pelbagai pandangan lah, itu dipanggil bid'an. Dalam Quran ada fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin. Apa maksud bid'i sinin? Bid'an adalah 3 sampai 10. Tuan-tuan tengok dalam surah apa tu? Dalam surah Rum, juzuk ke-21 21, muka surat 404 ayat yang keempat. Fi bid'i sinin, ayat yang keempat, dalam beberapa tahun lagi. Waktu antara kekalahan bangsa Rom pada tahun 614 sampai 615 dan kemenangan tahun 622 ialah kira-kira 7 tahun. 7 tahun, dia antara 3 sampai 10. Okey, bila ni antara kekalahan bangsa Rom. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan nampak bad'an maknanya barang. Okey, asalnya makna satu bahagian daripada daging. Bad'an itu baris atasnya bad'an. Bud'an makna faraj. Bid'an makna 3 sampai 10. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bahasa Arab. Kalau barisnya salah, maka dia akan memberi satu implikasi makna yang sangat berbeza. Okey, saya kira cukup setakat itu dulu untuk bahagian Qamus Al-Quran kita pada hari Jumaat ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi huruf ba. Mungkin huruf ba ni agak panjang
dan mungkin kita pun memakan masa dalam 2 ataupun 3 hari lagi kita akan habis insya-Allah taala. Jadi seterusnya sekarang ini kita berpindah kepada slot yang kedua. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita masuk slot tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan satu topik yang bertajuk apa dia? Iaitu dipanggil sebagai Ta'birul Qur'ani. At-Ta'biru Al-Qur'ani. Apa itu Ta'birul Qur'ani? Iaitu ta'bir, cara menstrukturkan ayat Quran. Bagaimana indahnya kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala susun di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lihat semalam seorang yang tidak beriman, tapi dia adalah orang yang lama, orang tua, orang hebat dalam, dan juga orang yang berpengalaman. Dia telah menasihati beberapa orang di kalangan Quraisy, walaupun dia tak masuk Islam, iaitu pandangan dia dihormati kerana dia orang yang berpengalaman, iaitu namanya Walid bin Mughirah. Yang mana kita ada bincangkan semalam, mereka semua berkumpul, orang-orang Quraisy, untuk memutuskan satu keputusan. Mereka kata pada musim haji kita putuskan, sebahagian akan mengatakan huwa syair, Nabi ini dia akan baca Quran, jadi kita akan katakan dia adalah seorang penyair, sebab tu nampak sedap, indah perkataan dia. Sebahagian lain akan mengatakan dia adalah kahin, tukang nujum, tukang nujum, tukang tilik. Sebahagian lain mengatakan huwa sahir, Nabi adalah tukang sihir, dia membaca mentera-mentera untuk sihir orang, untuk orang patuh dengan dia, tunduk dengan dia. Sebahagian lagi mengatakan huwa majnun, dia adalah gila. Inilah pendapat-pendapat yang mana orang Quraisy duduk bermesyuarat dan mereka nak putuskan satu keputusan, adakah dia seorang syair atau seorang kahin ataupun seorang sahir ataupun dia adalah majnun. Malangnya kesemua pendapat ini wa yufanniduha, Walid bin Mughirah telah membatalkan, telah menolak mentah-mentah keputusan mereka. Orang Quraisy tak berani kata apa-apa kerana Walid bin Mughirah adalah orang lama dan berpengalaman, terutama dalam bidang sastra ini. Jadi mereka tidak dapat mengatakan apa-apa melainkan menerima pendapat Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah kata, wallahi, demi Allah, inna liqawlihi halawatan, inna laqawluhu halawatan, sesungguhnya benar-benar pasti perkataan Quran satu kemanisan. Wa inna alaihi latilawah, sesungguhnya ke atas Quran susunan yang cukup indah. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaih, sesungguhnya Quran sangat tinggi dan tidak ada yang ditinggikan ke atas Quran. Jadi tuan-tuan, Walid bin Mughirah dia membatalkan dalam kitab sirah, dia membatalkan semua pendapat orang Quraisy ini, menolak. Dia kata kalau kamu jemaah haji datang, kamu kata jangan dengar kata-kata Muhammad kerana dia mengalunkan, membacakan syair-syair. Tidak sama sekali. Kalau ikutkan dari segi syair, tidak sama seperti yang Muhammad bacakan. Itu terkeluar daripada arud, daripada qafiyah ataupun daripada bait-bait syair. Kemudian kalau kamu nak menyatakan dia tukang nujum, dia tukang tilik tidak akan membacakan seperti itu. Kalau kamu nak katakan dia tukang sihir, kepada jemaah haji, mentera yang sihir baca tidak sama seperti apa yang Muhammad baca. Kalau kamu nak katakan Muhammad adalah gila, tidak logik sama sekali kerana orang gila tidak mampu mengucapkan perkataan seperti itu. Jadi apakah yang mereka nak ucapkan ketika jemaah haji datang, kerana mereka khawatir dan bimbang
takut-takut jemaah haji semuanya dipengaruhi oleh bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita bincangkan semalam, Abu Jahal, Akhnash bin Syariq dan juga Abu Sufyan, mereka ini sebenarnya mendengar alunan Quran, tapi mereka sifat takabur mereka tak nak zahirkan, yang mana mereka sendiri ingin mendengar bacaan Quran. Mereka keluar tengah-tengah malam sampailah ke waktu subuh, mereka dengar di rumah-rumah sedang membacakan Quran, tapi sebenarnya mereka ingin tetapi mereka menolak Quran. Okey, tuan-tuan, itulah power dan auranya ayat Al-Quran. Boleh menundukkan hati seseorang, boleh melunakkan hati seseorang. Jadi akhir kalam apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah mengatakan beginilah, aku tidak ada satu jawapan yang paling tepat untuk memutuskan apakah situasi Muhammad yang hendak dikatakan, yang kamu nak katakan terhadap Muhammad, melainkan aku boleh katakan dia adalah tukang sihir. Sebab apa? Tukang sihir ini dia boleh memisahkan antara suami dan juga isteri. Jadi bila mana kamu katakan Muhammad tukang sihir, adalah logiknya tapi tidaklah tepat 100%, kerana bila mana orang yang mengikut Muhammad dia telah masuk Islam, sedangkan pasangannya kafir, tidak boleh sekali seolah-olah mengikut Muhammad dipisahkan dengan pasangan seperti mana sihir. Itu yang boleh dikatakan oleh Walid bin Mughirah. Maka mereka menerima pandangan tersebut kerana dia bukanlah calang-calang orang yang memberi pandangan, dan pandangan dia adalah satu pandangan yang tinggi dan dihormati dan disegani oleh orang-orang Arab. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'bir Al-Quran dalam membuat ibarat Al-Quranul Karim, dia adalah satu ta'bir yang fanni, iaitu cukup seni dan juga cukup mempunyai maksud yang sangat mendalam. Setiap lafaz bahkan bukan kata lafaz, setiap huruf di dalam Al-Quran yang diletakkan, dia sebenarnya mempunyai satu perletakan seni yang dimaksudkan. Walam tura'a fi hadzal mawdi' al-ayah wahdaha, tidaklah dipelihara pada tempat ini ayat. Makna bukan setakat dipelihara huruf, lafaz, ayat, dan juga bukan sekadar untuk memelihara surah, bahkan lebih daripada itu lagi, iaitu dijaga perletakan ta'bir, susunan Al-Quran secara keseluruhannya. Sebab itu orang Arab tidak mampu dikumpulkanlah sastrawan Arab yang hebat, tidak mampu untuk mendatangkan satu surah seperti Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qudama, ulama-ulama terdahulu, mereka mengingatkan kepada surah-surah yang mana dimulai dengan huruf-huruf yang tunggal. Contohnya seperti mana Qaf dalam surah Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Tuan-tuan, ayat yang saya baca hanya 4-5 ayat, tetapi di dalamnya mengandungi banyak huruf qaf. Begitulah ulama menyatakan, sekiranya kalimah tersebut kalimah qafiyah. Apa makna qafiyah? Iaitu kalimah yang mana dimulakan dengan huruf qaf di awal surah, maka banyaknya huruf qaf yang berulang-ulang dalam Quranul Karim. Begitu juga kalau kalimah sad di awal ayat dalam surah Sad menunjukkan
kalimah tersebut banyaknya berulang-ulang di dalam Quranul Karim, seperti mana dalam surah Sad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Tuan-tuan lihat, ada huruf sad banyak juga, tapi tuan-tuan kena baca sampai akhir surah. Tuan-tuan akan lihat banyaknya huruf sad yang berulang. Tuan-tuan lihat dalam surah Qaf terlebih dahulu, ulama membuat kajian. Mereka mengatakan, sebab apakah dalam surah Qaf dimulakan dengan huruf Qaf? Juzuk ke berapa ni? Juzuk ke 26 surah Qaf akhir. Okey, muka surat 518. Qaf wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid, muka surat 518. Wal Qur'anil Majid, Quran tu Qaf juga. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafirun. Faqala tu huruf Qaf. Ayat yang ketiga, tuan-tuan lihat, tak ada huruf Qaf. Ayat yang keempat, qad alimna. Qad alimna huruf Qaf. Kemudian qad alimna ma tanqusul ardu. Tanqusu Qaf juga. Kemudian ayat yang kelima ada huruf Qaf, tak ada. Ayat yang keenam ada fawqahum afalam yanzuru ila as-samai fawqahum, fawqa Qaf. Okey. Ayat yang ketujuh pun ada huruf Qaf, wal arda madadnaha wa alqayna. Nampak Qaf, wa alqayna fiha. Begitulah tuan-tuan, cek daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-45, banyaknya berulang huruf Qaf, kerana itu dimulakan dengan Qaf berbanding huruf-huruf yang lain. Begitu juga tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat huruf Sad. Sebab apa Sad? Kerana banyaknya kalimah Sad. Banyaknya kalimah yang di dalam kalimah tadi ada huruf Sad. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-23 selepas surah Yasin dan juga Saffat, surah Sad. Tuan-tuan lihat muka surat 453. Sad wal Qur'ani dzikr, tak ada huruf Sad. Ayat kedua pun tak ada. Ayat yang ketiga ada, yang akhir sekali. Ayat ketiga akhir sekali, fanadaw wa la tahina manas, Sad. Okey, ada lagi Sad. Dalam ayat ke-6, wasbiru ala alihatikum, itu huruf Sad. Walaupun tak banyak di page yang pertama ni surah Sad, tuan-tuan kena lihat page yang kedua, ketiga, kemungkinan di sana banyak huruf Sad. Okey. Ayat ke-22 akhir sekali, wahdina ila sawa'is sirata. Okey. Banyak huruf Sad dalam surah tu Sad. Begitulah tuan-tuan tengok pada muka surat ke-456, di situ pun banyak ayat ke-46, inna akhlasnahum. Kemudian bi khalisatin, Sad lagi, dua kalimah Sad. Kemudian ayat 47 pula dalam surah tu Sad, wa innahum indana laminal mustafaina, Sad lagi. Tuan-tuan lihat banyaknya huruf Sad yang berulang-ulang. Dalam ayat 45 pun huruf Sad, iaitu ulil aidi wal absar, Sad juga. Ayat ke-44 pun Sad, huruf Sad, di mana inna wajadnahu sabiran. Okey. Kemudian
Ada lagi banyak tuan-tuan lihatlah, kerana itu indahnya Quran. Mereka menyatakan sebab apa dimulakan dengan huruf, dimulakan dengan huruf itu kerana terkandung huruf itu banyak berulang dalam Al-Quran Al-Karim. Okey, dalam kitab Malakut Ta'wil, okey, dalam surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang macam Yasin, Taha, Alif, Lam, Mim semua tu, sesungguhnya surah-surah ini berlaku pada awal setiap surah, daripadanya apa yang banyak berulang-ulang, berulang-ulang apa? Berulang-ulang huruf tersebut pada apa yang ditarkibkan daripada kalimah-kalimah dalam surah tadi. Tak kira dalam bentuk tarkib ayat atau dalam bentuk kalimah, sudah pasti ada huruf yang bersama dengan huruf dipanggil huruf muqatta'ah, iaitu huruf yang pada awal surah. Tuan-tuan lihat, sebab dimulakan surah Luqman dengan Alif Lam Mim, okey, dan juga surah Yunus dengan Alif Lam Ra. Berulang-ulang dalam surah Yunus daripada kalam Al-Waqi' yang berlaku padanya huruf Ra sebanyak 200 mi'ata kalimatin wa 20 kalimatan. Ada 220 kalimah ataupun seumpamanya lah, lebih kurang tu 220 kalimah yang ada huruf Ra dalam surah apa tu? Dalam surah Yunus. Banyak sebab tu dimulakan dengan awal surah Yunus Alif Lam Ra. Sebab apa tak Alif Lam Mim? Sebab Ra banyak dalam tu. Begitu juga surah-surah yang mengiringinya selepas daripada itu, yang tidak dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah, seperti suratul Nahl. Suratul Nahli juzuk yang ke-14 selepas suratul Hijr. Dia suratul Hijr Alif Lam Ra. Okey, suratul Hijri. Selepas suratul Hijri adalah surah An-Nahli. Surah An-Nahli tak ada huruf muqatta'ah. Terus ata amrullahi fala tasta'jiluh. Tuan-tuan lihat, bermula daripada surah Yunus. Okey, surah Yunus Alif Lam Ra. Lepas surah Yunus surah Hud juzuk yang ke-12 Alif Lam Ra juga. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Okey, lepas surah Hud adalah surah Yusuf juzuk yang ke-12 akhir. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Lepas surah Yusuf suratul Ra'di. Suratul Ra'di Alif Lam Mim Ra. Ada Ra. Okey, Ra juga, cuma ada tambah Mim je. Lepas suratul Ra'di suratul Ibrahim dimulakan dengan Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Lepas suratul Ibrahim adalah suratul Hijri juzuk yang ke-14 Alif Lam Ra. Tilka Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddu alladhi nakafaru law kanu muslimin. Nampak? Semua Alif Lam Ra. Lepas daripada itu suratul Nahli tak ada lagi huruf muqatta'ah. Terus ayat yang lain, ata amrullahi fala tasta'jiluh, iaitu surah-surah yang mengiringi surah Yunus. Semuanya dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Suratul Nahli dia adalah surah yang paling panjang daripada surah-surah tersebut. Sebab apa? Suratul Nahli, tuan-tuan lihat, dia mengandungi lebih kurang berapa lai? Suratul Nahli dia ada lebih kurang 7 lai plus 1 page. 7 lai setengah muka lebih kurang, betul lah. 6 lai, 7 lai, 7 lai separuh page. Banyaklah. Dekat-dekat nak 1 juzuk juga. 1/3 daripada 1 juzuk tu lebih 1/2. Okey.
Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan ra yang berulang dalam kalimah suratul Nahl ada lebih kurang 200 kalimah. 200 kalimah yang berulang. Dan juga lebih lagi lah, lebih daripada 200 kalimah, sebab ayat dia panjang, surah dia panjang. Walaupun dia tak ada pun alif lam ra, tapi sebab dia berjiran dengan alif lam ra daripada surah-surah yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus diingat bilangan huruf-huruf ini semua ada 14. Alif lam mim ra, lagi qaf sad ta ha yasin, lagi ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain sad. Semua itu hurufnya, huruf-huruf muqatta'ah ini, hurufnya semua ada 14 huruf. Dengan kadar separuh huruf separuh huruf mu'jam yang berulang-ulang pada 29 surah. 29 surah. 29 kalau kita bahagikan separuh jadi berapa? 29 surah kita bahagikan separuh jadi lebih kurang 14 dan juga 15. Sebab tu 14 huruf mu'jam. Kemudian idza nazarta fi hadhihi al-arba'ah asyarah harfan, apabila kamu lihat pada 14 huruf ini, huruf-huruf yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini, kamu mendapatinya merangkumi ke atas ansaf wa ajnasil huruf, iaitu separuh jenis-jenis huruf. Separuh. Apa jenis-jenis huruf? Kita lihat, iaitu pada 14 huruf tadi, kita lihat di antara huruf-huruf tadi, separuhnya huruf mahmus, separuhnya huruf jahar. Huruf mahmus separuh, huruf jahar separuh. Ini mereka buat kajian halus. Apa itu mahmus jahar? Tuan-tuan kena buka buku tajwid pula lah. Kena buka buku tajwid. Sebab apa perlu buka buku tajwid? Kerana sifat-sifat makhraj ini, mahmus, sifat-sifat huruf, apa nama seperti yang kita sebutkan tadi, hamas, jahar, itu semua dalam ilmu tajwid. Jadi kita cuba buka dan kita perhatikan tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan hamas dan juga jahar. Tuan-tuan lihat, huruf hamas ni semua ada 10. Huruf hamas semua ada 10. Tapi yang ada dalam huruf muqatta'ah ada 5 je, betul Fa tak ada, ha ada, lagi ha ada, lagi sad ada, lagi sin ada, lagi apa lagi satu lagi semua ada 5 ta ada tak? Tak ada Jadi huruf yang ada adalah huruf ha. Okey. Kemudian ha apa ada? Ta ha mim ha iaitu ta. Lagi huruf sad, huruf sin dan juga huruf sad. Semua sekali ada 5 lah, kerana semua huruf hamas ada 10. Jadi dibahagikan 5. Kita dalam ilmu tajwid dipanggil apa? Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Itu huruf-huruf hamas ada 10. 5 daripadanya adalah huruf-huruf muqatta'ah yang ada pada awal surah. Huruf apa? Ha, lagi sad, okey, sin, lagi satu huruf apa lagi?
Dia semua 5 Tuan-tuan carilah. Tuan-tuan cari. Jadi hamas ni apa dia? Hamas ni makna senyap ataupun tersembunyi. Cuma dari segi istilah tajwidnya bermaksud terlepas nafas ketika menyebut huruf-hurufnya, kerana lemahnya pautan semasa menyebut huruf-huruf tersebut. Kalau kita lihat ni segi ilmu tajwid lah, tuan-tuan, walaupun luar pada topik kita. Okey, tuan-tuan tengok, kalau kita dia pautan tak kuat, akan lepas. Macam mana kita nak tahu kita matikan huruf tu? Matikan huruf dia akan terlepas. Kita tak tahan huruf tu. Okey, macam sin, dia terlepas, angin tu lepas. Ta'at, angin tu. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan huruf jahar juga tuan-tuan ada separuh. Dalam huruf muqatta'ah, huruf jahar juga ada separuh. Apa dia tu huruf jahar? Tuan-tuan, huruf jahar, huruf hamas separuh, huruf jahar separuh. Huruf jahar ni untuk pengetahuan tuan-tuan, huruf dia ada 18 huruf. 18 huruf, termasuk huruf 18 huruf tadi adalah selain daripada 10 huruf sifat huruf hamas. Hamas lawan dia adalah jahar. Ni tuan-tuan kena cek Google lah, tengok, tuan-tuan cari apakah definisi ilmu tajwid hamas dan juga jahar. Dia akan bagi. Hamas hurufnya 10, selain daripada 10, 18 lagi adalah huruf dipanggil huruf jahar. Jahar ni bermaksud nyata atau terang. Tadi tersembunyi tadi. Cuma dari segi istilah tajwidnya dia tertahan nafas ketika menyebut huruf-huruf, kerana kuatnya pautan semasa menyebut huruf tersebut. Jadi sebab tu bila kita sebut huruf-huruf ni, dia akan jadi kuat lah. Dia jadi kuat. Jadi macam hamzah, ba, ab. Okey, dia paut ab. Kemudian huruf apa lagi, macam huruf dad, alta, dia kuat, pautan dia kuat, power. Mim, huruf mim. Okey, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi dalam kajian ulama huruf-huruf muqatta'ah yang di awal ini. Tuan-tuan lihat huruf yang di awal ini, mereka katakan syiddahnya separuh, rakhawahnya separuh. Apa syiddah dan juga rakhawah? Tuan-tuan, syiddah dan dia ada tengah-tengah di nama tawassut dalam ilmu tajwid, dan lawan kepada syiddah adalah rakhawah. Okey, syiddah ada 8 huruf. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Dipanggil apa? Ajid qattin bakat. Ajid qattin bakat. Itu dipanggil sebagai huruf-huruf apa? Syiddah. Mana macam mana? Dia syiddah ni maksud apa? Maksud kuat atau bersangatan. Dari segi ilmu tajwid, tertahan suara ketika menyebut huruf-huruf ni, kerana kuatnya pautan dia, tertahan suara. Contohnya aj, ad, aq, ata. Jadi ab, jadi tertahan suara tu. Sebab apa? Kuatnya pautan apa? Pada tempat keluar makhraj. Jadi tuan-tuan lihat antara ajid qattin bakat. Yang mana ya? Ajid qattin bakat. Yang mana semua ada 8 huruf. Separuh daripada adalah huruf-huruf muqatta'ah, iaitu hamzah, jim tak ada, dal pun tak ada, ta ada, ta sin mim. Okey, 2. Kemudian ba pun tak ada, kaf ada, kaf ha ya ain sad, surah Maryam. Ta ada ke tak? Saya tak ada juga. Ada 3, 4 tapi perlukan penelitian yang halus. Tuan-tuan kena senaraikan semua huruf-huruf muqatta'ah yang dimulakan. Ada 14 huruf.
Apa dia? Alif, lam, mim, ra, sad. Lagi apa lagi? Banyak tuan-tuan. Banyak. Jadi qaf. Jadi di sini hamzah, qaf, ta, lagi apa lagi tuan-tuan kena senaraikan sebab saya tak boleh nak ingat. Daripada surah Baqarah sampailah ke habis An-Nas, awal surahnya berapa banyak huruf-huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah dipanggil, berapa banyak yang ada. Jadi kita tak boleh nak ingat semua. Jadi tuan-tuan kena senaraikan, kemudian tuan-tuan tengok raqawah ada berapa, syiddahnya ada berapa, semua separuh-separuh. Itu semua kajian yang ulama buat. Okey. Begitulah juga tuan-tuan lihat itbaq dan juga infitah. Itbaq lawan dia apa? Itbaq lawannya adalah infitah. Itbaq lawan infitah. Itbaq ini maknanya 4 huruf je ada. Sad, dot, ta, dha. Maknanya huruf yang ada 4 tu 2 je yang digunakan dalam huruf muqatta'ah dalam awal surah, iaitu huruf sad dan ta. Dot, dha tak ada. Okey. Maksud segi ilmu tajwid apa itbaq ni, iaitu melekapkan tepi lidah ke langit-langit. Lidah itu pergi ke langit-langit semasa menyebut huruf-hurufnya, seperti aus, al, ata, au, semua lidah naik ke atas ke langit-langit. Kemudian lawan dia adalah infitah. Infitah ni ada 24 huruf. Dan 24 huruf ni separuh daripadanya adalah huruf-huruf hijai, huruf-huruf muqatta'ah yang di awal surah. Tuan-tuan boleh lihatlah lawan infitah adalah itbaq. Begitulah juga huruf apa lagi disebutkan di sini huruf qalqalah pun sama, dia kata separuh. Huruf qalqalah ada 5 qalqalah 5, separuh daripadanya adalah huruf-huruf di awal surah. Begitu semua separuh. Begitu halusnya hikmah pada setiap sesuatu, hikmah penyusunan kalam huruf yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah pada hari Isnin nanti kita akan tengok pula, bukan ini setiap sesuatu pada ihsa, statistik untuk angka-angka yang kita sebutkan tadi. Bahkan di sana ada sesuatu yang lain yang lebih daripada itu lagi. Kita boleh ingat, kita boleh tengok macam mana ulama-ulama buat kajian kalimah contoh dunia berapa banyak berulang dalam Quran, sama banyak dengan kalimah akhirat yang berulang dalam Quran. Sebab itu nak bagi tahu Allah Ta'ala ini menerangkan, tidak diletakkan lafaz-lafaz dalam Quran yang abasan, sia-sia saja-saja, seronok-seronok, tidak. Dan bukan ikut rasa nak sedap nak bubuh ya, tapi sebenarnya dia adalah perletakan, dipanggil wad'an daqiqan, satu peletakan yang halus yang mempunyai 1001 makna di dalamnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi mengenai dengan ta'bir Al-Quranul Karim. Saya kira cukup sekadar itu untuk tuan-tuan, puan-puan mengikuti pengajian tadabbur Al-Quran kita, iaitu tajuk kita tarkis fokus kepada ta'bir at-ta'birul Qurani. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan masuk lagi pada hari Isnin akan datang. Kita bertemu kembali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya, kepada tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dalam penyampaian saya. Jangan lupa akhir kalam tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, supaya ramai lagi kawan-kawan tuan-tuan yang dapat mengikuti kita dan dapat berpanjangan pahala kepada tuan-tuan. Dan kita perbanyakkan selawat pada hari Jumaat ini, dan juga jangan lupa membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Walaupun sembahyang Jumaat hanya beberapa orang saja yang dibenarkan, kita termasuk daripada orang yang ma'zur, orang yang diberi kemaafan, kerana kita bukan AJK masjid, kita bukan imam, kita bukan bilal, maka termasuk di kalangan orang-orang diberi keuzuran.
marilah kita menutup tirai dengan berselawat kepada Nabi dan juga suratul Asr dan juga tasbih kafarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.